قال الشارح رحمه الله تعالى والواجب قسمان والواجب أي العقلي dan bermula wajib perkara wajib yakni yang bangsa akal. Wal wajibul aqliyu dan perkara wajib ia bahasa akal, yang kita fikir kira kemudian kita memutuskan dengan akal ini perkara mesti tak terima tidak sama sekali atau wajib akli. Itu qisman, ada dua bahagi. Mana dua bahagi? Yang pertamanya panggil daruriyun, jadi silap huruf ni. Hak nampak tu daruri, dua sebenarnya daruri dengan ra, daruriyun. Yang pertama dia panggil wajib daruri, yang bahasa nyata, yang tidak pertama ni yang tidak bahjak kepada fikir pilih, dia panggil daruri ay ma la yahtaju ila nazarin wa istidlalin. Daruri itu barang di sini wajib yang tak bahajak ia kepada pilih, tak bahajak kepada berdalil. Dia panggil daruri. Lagi akan datang ia kedua iaitu nazari. Untuk depan kita turun di bawah sekali dekat nak temu qauluhu wal jaizu wa nazariyun. Tujuh dia. Wajib dua, wajib nazari, wajib daruri, wajib nazari. Apa kita ambil ta'arif dulu? Apa wajib daruri? Ma la yahtaju ila nazarin wal istidlalin. Barang wajib tak bahajak kita memutus kata perkara tu perkara mesti, memutus tak bahajak pada mengambil dalil. Tak bahajak pada nazar dan ambil dalil. Budianya wa nazariyun, dia panggil wajib nazari. Ni ma yahtaju ila nazarin wastidlal. Kita menghukum memutus kata wajib itu kena pilih, kena fikir dalil, kena ambil dalil. Itu panggil wajib nazari. Tiap-tiap satu tu dia ada misal dia. Boleh misal dalam mana wajib akli yang daruri, yang bahasa jelas, yang bahasa nyata, yang bahasa latas, tak bahajak kepada berdalil. Kata hayyuzil jirmi, itu misal wajib daruri, seperti mengambil lapang oleh jirim. Itu lagi tak ada kata mengambil lapang bagi jirim. Tahayyuzil jirmi. Apa makna? Ini tafsir tahayyuzi. Akhdihi, mengambilnya jirmi, ambilnya jirim, qadran, qadar. Ambilnya jirim, qadar, minal hazi wa huwal makan. Haid mana makan, tempat. Ambilnya qadar daripada tempat. Bila kita panggil mengambil lapang, jirim mengambil lapang. Dengan makna jirim itu menegahkan jirim lain duduk pada tempatnya. Itu dia. Jirim itu menegahkan yang lain, menegah daripada duduk pada tempatnya. Itu panggil. Kita misal lagi, supaya kita nak pocok kayu. Bila pocok kayu turun dalam tanah, ditutup dengan batu. Pocok tak tu
Tengok dia duk goreng air, nak goreng di siapa suatu. Dia kata kalau tak ada batu tak apa, dah ada batu ajak tak turun. Pasal apa? Pasal giring batu ni, giring dia basah dia tu kuat. Bila giring tu kuat, dia menudahkan giring lain duduk di tempat dia. Tu dia panggil giring mengambil lapang. Sekira-kira giring lain tak boleh duduk di tempat dia. Itu makna giring mengambil lapang. Di sini tak ada panggil hurai ni. Kena tengok lihat lain-lain pula lah hurai sikit lagi. Sini sekadar menjawab apa makna tahayyuzul jirmi, ay akhzihi qadram minal hayy. Dia hurai satu ya, mengambil lapang, kata mengambilnya akhir qadar daripada tempat. Sekiranya menegah ia akan giring lain daripada duduk pada tempat dia. Saya tanya sahabat ni, giring batu dia kuat ataupun tanah kuat, kita pocok tak turun. Kita pocok kayu tak turun, buat apa? Tanah kuat. Hingga pocok tak turun, tanah kuat. Hingga tanah kuat pocok tak turun, kerana tanah itulah yang menegah ke giring lain daripada duduk di tempatnya. Kena pecah waktu dulu tahu turun. Itu dia panggil giring mengambil lapang. Kalau gitu sebut kata giring mesti nak ke tempat kosong. Sebut kata giring ambil tempat. Itu apa perkara wajib ke perkara harus? Jawabnya ya, perkara wajib. Wajib apa tu? Wajib akal. Wajib akal. Wajib akal yang nazari ke daruri. Jawabnya wajib akal yang daruri. Itu dia bahasa latah. Tak ada kena ambil dalil. Mana dalil kata belah tu? Tak dah. Dia bahasa panggil tu bahasa latah. Dia panggil daruri, mesti belah tu. Tak ada kena kata dalil, kena fikir je fikir. Tak dah. Sebut kata giring mesti nak ke tempat. Dia panggil giring nak ke lapang. Maka mengambil lapang tu dia panggil wajib bagi giring. Sebut kata giring wajib bagi dia ni ambil lapang nak ke tempat. Sabit itulah. Bila kita kerti di situ, bila kita kerti giring tu, wajib dia ni ialah ambil tempat. Sabit tu kalau orang kata Tuhan tu ambil tempat, memang Tuhan giring. Sabit tu salah pada mulanya. Salah jika kata Tuhan bergiring tu. Nanti nak nampak tip je. Kenapa hak duk berjihad sangat, tak boleh kata Tuhan giring tu dia. Sebab sebut kata giring, sifat nafsiyah dia berapa? Sebut kata giring, sifat nafsiyah dia ambil ke tempat. Sebut kata giring, ambil tempat. Dia panggil tahayyuz. Tahayyuz itu dia panggil wajib bagi giring. Kalau mesti tak terima akal, tidak sama sekali. Mesti. Tak ada, kena fikir dalil tak dah. Dia panggil wajib daruri. Ulu itulah salah kita berpegang atau kita kata Tuhan itu bertempat. Sebab kalau kata Tuhan itu bertempat, ialah Tuhan itu giring. Sebab bertempat itu dia panggil sifat bagi giring. Sifat yang wajib, yang mesti bagi giring. Apa kalau kita kata Tuhan bertempat, dengan sendirinya Tuhan itu bergiring. Lepas kita nak kata Tuhan tepat tapi bukan giring, tak erti giring, tak erti malak dia panggil. Dia panggil lazim. Nanti kata sifat yang wajib bagi giring. Itu dia. Itulah kalau gitu wajib darurinya misal seperti tahayyuzul jirmi. Artinya ambilnya giring akhir qadar daripada tempat. Kita jauh kata ambil lapang. Ambil lapang bagi giring. Wa innahu maka bahwasanya dia panggil dhamir sya'n, tak kena rajak. Itu ingat jumlah belakang. Maka bahwasanya madamal jirmi. Sekiranya kalau tak ada perkataan jirmi, innahu itu nak rajak dhamir. Fa innahu maka bahwasanya giring madama mawjudan. Kalau ibaratlah tu mudah ia sebuah bih lah, satu jumlah cukup lah. Madamal girmi
isim dia mawjudan khobadan cukup jumlah sebuah dia. Kalau tu ha pada fa innahu tak payah banyak dhamir. Pakai reti dengan jumlah belakang. Fa innahu maka bahwasanya kalau ngaji kita tahu dia panggilnya dhamir lisan. Maka bahwasanya apa? Madamal jirmu mawjudan, selama berkekalan ataupun selama mana jirim itu ada, selama mana jirim itu yang ada, yajibu mestilah ay aqlan, yajibu ay aqlan ataupun kata fil aqli, mestilah pada akal ayyatahayyaza, bahawa ambilapan ia mesti jirim selama mana ia ada, mestilah pada akal ambilapan ia. Makna tak terima pada akal tidaknya, mesti kena ambil lapang. Sebut kata jirim. Oleh yang demikian, kalau kata Allah bertempat, mesti Allah itu jirim, kerana bertempat ini sifat nafsiyah bagi jirim. Itu baik. Ini sebab Allah duk tentang sangat, Allah duk bawa akidah Tuhan tepat tu. Baik, Allah duk tentang sangat, duk tolak sangat tu. Itu dia. Tak kira lah jadi apa-apa pun, kerana pegangnya itu tu orang panggilnya, perkataan itu tu adalah perkataan yang syubhat, bawa meniru, nak bawa pada jika orang nak kait pada Tuhan baru ni, nak tumbuh kot ni. Tapi tak siapa dengar. Dia duduk di mana? Tempat yang layak dengan Tuhan. Tu duduk tengah haram. Duduk tengah haram. Kalau dia pergi siapa? Tuhan tu bertepat, lazimlah tiap-tiap yang tepat ini baru. Kalau itu duduk natijah Tuhan bertepat, yang bawa pada lazimnya baru. Mana Tuhan baru. Kalau orang tikak Tuhan bertepat bawa pada baru Tuhan, itu kufur dengan ijma' lah. Tak nanti Allah ada hukum pergi belah tu dia kata jangan. Allah hukum tak hukum tak ada kira atas wakil. Bukan dia kata hukum kufur baru jadi kufur. Tak, dia lagi pergi Tuhan baru dia kufur, dia tak hukum dia kufur. Gimana? Supaya dia pergi Tuhan banyak, nanti Allah hukum kata kufur, kalau tak hukum tak kufur, itu bukan. Allah pergi Tuhan banyak kufur, berbilang Tuhan Allah pergi gitu kufur. Sama ada ulama hukum tak ada kira lah. Kerana Tuhan pada wakilnya Isa, kita pergi Tuhan berbulan kufur. Tuhan sedia, kita pergi Tuhan baru kufur. Ulama hukum tak ada kira. Hanya sepatutnya kalau gitu bila nak tikak Tuhan tu ada tetapi berjihad. Tuhan tu ada tetapi bertepat, itu haram. Adakah Tuhan bertepat tu lazim daripadanya oleh baru? Kalau itu kufur untuk tikak baru. Ada tu kalau kata Tuhan tepat yang layak, itu dia panggil fasik, haram. Jangan meniru, mensyubhatkan. Lebih lagi tubik dia Allah yang pandang. Sebab itulah. Sebab apa? Sebab Allah pandang, Allah yang pergi turut dia. Supaya mengurukan orang ramai. Sebab tu wajib dapat, wajib menolak syubhat. Maka dia kerja bahawa wajib tu. Itu dia. Sebab tu orang menolak syubhat tu, dia kerja bahawa wajib. Wajib kifayah. Wajib kifayah. Itu dia. Kalau tak ada dari orang lain, tak ada mereka surga dia bilang, itu wajib ini. Dia diam dosa atas dia. Kalau ada ramah awak menolak awak dia tak pada. Itu kena wifah. Sebab tu awak kalau betul-betul nak kerja agama sungguh, nak menunjuk agama sungguh, benda hak sebahak dalam agama yang wajib tolak. Tak sedap makan cecek pasal nak bayar apa, bukan nak kepada bayar gaji apa. Tak ada kerja ni hak agama. Ini nak tahu agama. Kerja lagu ni silap, kerja lagu ni sebahak, kerja lagu ni rusak. Ia kena tolak. Tapi tu, ni makna bukan dalam betul. Mak jaga agama. Itu dia. Ini faham malak. Sebab tu lah kita kena tulis ikhlas, kita kena ikhlas sungguh-sungguh dalam pengajian. Nak betul pegangan kita sendiri dan kita nak menolak hak lain. Kerana itu masyarakat. Hubung tak dengan masyarakat. Itu dia.
Sebab itulah kita tanya di masa ngaji lagi dah. Di masa ngaji lagi kita tanya. Nak cari ilmu yang barakah, nak cari ilmu yang manfaat, dan nak mencuci hati, kena ikhlas. Jadi dia ngaji lagi. Kalau kita ingat tak molek, dia ngaji lagi dah kita harap. Dakhalanna malaikat taubat. Siapa dia menuntut ilmu kerana mencari makan? Siapa dia menuntut ilmu kerana nak terbalah dengan orang? Siapa dia menuntut ilmu nak bermugah-mugah dengan ulama? Maka dia kata, malaikat taubat. Sebab tu kalau tak mengaji ni tak kisah. Kalau tidak mengaji dah banyak dah bila-bila aja Allah na'udzubillah min zalik. Tu halah yang dahulunya. Sebab tu nak dia tak boleh. Bila nyata ni nak dia tak boleh. Mesti. Itu dia kan wajib tegah mengkat. Baik. Ini duk cara wajib daruri. Wajib asal tu terbagi pada daruri nazari. Bahkan lagi akan datang mustahil pun begitu juga daruri nazari. Jaiz pun begitu juga daruri nazari. Ta'rif dia ma la yahtaju ila nazarin wastidlalin. Tu hak daruri. Adapun hak nazari ma yahtaju ila nazarin wastidlalin. Itu dia. Nak hukum kata wajib tu mesti kena ambil dalil. Ada pun hak daruri ni perkara mesti begitu. Tak ada bahajak pada dalil. Tengok siapa kata diri mesti tepat. Nanti Quran ada ya. Dah. Itu makna kata fa innahu maka bahwasanya madamal jurmu mawjudan selama mana jirim itu yang ada wajib ayyatahayyaza wajiblah ay aqlan pada akal wajib oleh bahawa mengelapang ia jirim. Kalau gitu fahuwa maka ia itulah apa tu ambil lapang dah tahayyuz at-tahayyuz wajib kayak tahayyuzul jirmi kalau nak sarah tahayyuzul jirmi kalau tak nak pandang boleh cukup at-tahayyuz ada tu kan Allah ganti mudhaf ilaih fahuwa maka iaitu at-tahayyuz atau dengan sarah tahayyuzul jirmi apa itu dia panggil wajibun akliyun wajib akli lagi muqayyadun ya bahagi saya pula wajib muqayyad wajib mutlaq. Saat ini nazari lawa dia daruri. Fahak wajib daruri itu berapa dia ada muqayyad ada mutlaq. Wajib akal dia ada pula muqayyad mutlaq. Hak ni maksud di dalam wajib muqayyad ni. Daruri muqayyad. Muqayyad ni wajib dikaitkan wajib bidawamil jirmi dengan berkekala jirim. Nak kata wajib ngambil lapar tu kait selama ada jirim. Bila jirim hilang tak wajib dah mengambil lapar. Dia seperti kita kata kita kata sekarang tu kita ataupun ibu bapa kita sudah meninggal dah. Katakanlah badan dah hasil lebih tak ada dah sekarang ada itu. Bila tak ada ngapa lagi? Tak lah. Kata diri ngambil apa selama dia ada tu kan muqayyad. Madam ada. Muqayyad. Dia panggil wajib muqayyad. Nak kena keluar hak lagi wajib doanya apa nama wajib mutlak ni sifat Allah Taala segala sifat Allah Taala tengok dekat wa nazariyun klik humi tu atas pada kata daruriyun klik humi hak mula baca tak ni wal wajibu qisman daruriyun wa nazariyun atas itu takut telah dia panggil taribah. Yang kedua wajib nazari ada ta'rif ni ma yahtaju ila nazarin wa istidlalin. Misalnya seperti kasifatihi ta'ala seperti segala sifat Allah Ta'ala. Segala sifat Allah Ta'ala ni wajib. Tengok wujud Allah, ada Allah, sedia Allah, kekal Allah.
bersamahannya Allah, esanya Allah, kuasanya Allah. Itu bila hak-hak sifat 20 yang wajib atas kafir dah. Semua itu segala sifat Allah yang wajib pada akal. Wajib apa tu? Wajib nazari. Wajib kena fikir dalil. Mana dalil kata Tuhan tu ada? Dia panggil nazar. Mana dalil kata Tuhan tu sedia? Tu kena nazar. Mana dalil kata Tuhan itu bersalahan? Dia panggil berhajat kepada istidlal. Dia panggil wajib nazari. Tak serupa dengan jiring batu masalah. Nak ke tempat mana dalil? Tak ada nak dalil lah tu. Dia bahasa jiring nak ke tempat. Maknanya kita nak hukum kata Tuhan yang ada. Ada Tuhan tu wajib. Mana dalil kata ada Tuhan tu wajib. Dan setelah kita mendapatkan dalil menunjuk Tuhan ada Tuhan sedia ke baru? Sedia. Mana dalil yang menunjuk kata ada Allah itu sedia? Dia panggil nazari. Demikianlah. Apa Tuhan yang kuasa? Mana dalil menunjuk kata Tuhan itu kuasa? Tu kena ada dalil. Itu panggil wajib nazari semua tu. Pasal lagi panggil mutlak. Hak lawan bagi muqayyad tadi. Mutlak ni semata-mata, tak ada kaedah. Ada pendiri ni nak kata wajib mengambil lapang tu kait selama ada diri. Ada pun Allah Ta'ala kuasa nak kata selama ada Tuhan kuasa. Tak boleh pun ada Tuhan sedia. Kalau lagi kekal nak kait selama ni, dia panggil wajib mutlak. Sini tiap tambah lah betul tu. Najilan lah dalam Al-Bajuri ni panjang dia cakap. Al-Bajuri dia juga dalam Hasiah Bajuri. Apa dia ni atas mata Ummul Barahin yang kita baca lepas Maidah. Itu panjang dia cakap sini. Selesai syarah kita daripada takrir matan pada kata ayya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Mai nak syarah betul wal jaiza pula. Qauluhu kata musannif wal jaiza ay fi haqqihi. Maknanya kulit kerumi atas tiap-tiap kita orang mukallaf itu wajib oleh bahawa kenal ia barang yang jaiz, barang yang harus kita jumlah. Ay fi haqqihi ay fi zatihi ta'ala, yang harus pada zat Allah. Karena mana hak, mana al-mutahaqqiqu wujuduhu, pada yang mesti ada itu zat Allah. Maka yang harus pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala aqlan. Maknanya gitu. Kalau gitu i'rabnya sikit. Wa huwa, dan yaitu qauluhu wal jaizah. I'rabnya ma'tufun bi'atafkannya ala qaulihi, ke atas katanya misalnya ma qad wajaba. Jadi ma qad wajaba itu maf'ul bagi ya'rifa. Ya'rifa ma, sebab dia baca wal jaizah masak juga atas pada ma tu masak, jadi maf'ul ya'rifa. Itu bagian nahwu. Maknanya wajib atas dia Allah Ta'ala bahawa kenal ia akan perkara yang harus pada zat Allah Ta'ala. Kemudian wa qad 'arrafuhu, dan sungguhnya telah mentakrif oleh mereka itu ulama radhiyallahu anhum. Puak-puak ulama usuluddin mentakrif hu akan al-jaizah. Apa takrif kaya harusnya? Takrif bi annahu, dengan bahawasanya al-jaiz itu ma yasihhu fil 'aqli wujuduhu taratan wa 'adamuhu ukhra taratan ukhra. Supaya dalam mata Ummul Barahin, tapi mata Ummul Barahin dia tak ada sebut taratan, tak ada sebut ukhra. Dia cakap ni ma yasihhu fil 'aqli wujuduhu wa 'adamuhu. Dia kata banyak tu ya. Hak sini tambah sikit lagi. Ma yasihhu fil 'aqli wujuduhu taratan wa 'adamuhu ukhra taratan ukhra. Maknanya bahawa yang harus itu ialah barang yang sah, yang boleh jadi pada akal, barang yang terima pada akal, barang yang benar. Maknanya
Dibenar pada akal adanya barang syaratan sekali-sekala atau satu ketika, wa adamuhu dasah oleh tiadanya barang ukhra satu ketika lain. Atas jalan bergilir-ganti ya, syaratan tu apa tu, nak keluarnya hak beruntung. Mana beruntung? Ketika ada tu tak ada, tu mustahil beruntung dua ya berlawan ni. Bahawa harus tu bahawa dia terima ada, terima tak ada. Kalau kita jumpa kata macam mana ada tu terima tak ada, mana ketika ada ni satu ketika lain, lama kita ada satu ketika lain boleh jadi tak ada. Dan hari ni kita ada, ketika lain boleh jadi tak ada. Dia panggil bayar tu bayar harus. Kalau tak ada kita ni dia harus apa ni? Sebab kita ni ketika ada hari ni masa ni kita ada, ketika lain mungkin kita tak ada. Setiap-tiap lagu tu katanya bayar yang harus, bayar yang harus. Kemudian bayar yang harus ni Arab panggil jaib, sekali-sekala panggil mungkin. Dia panggil dua lafaz yang mutaradifan. Jaib pun panggil, mungkin pun panggil. Itulah. Itu ta'aruf dia barang yang sah pada akal adanya satu ketika dan tak adanya satu ketika lain. Tiap-tiap bayar macam tu bayar yang sah, ada sah tak ada itu ada kata bayar boleh jadi, boleh jadi. Itu yang bayar harus bayar mungkin. Inna halus ibarat kita kata wa huwa qisman fadulu dak ya halus cakap kata inna daruratan, ada kalanya dengan jalan darurah, dengan jalan latah yang dikatakan jaib daruri, pas kita langkah di depan bayar hujung bayar depan tu au nazaran atas pada daruratan. Ada kalanya dengan jalan atas dia panggil jaib daruri au nazaran ataupun dengan jalan fikir dia panggil jaib nazari. Supaya wajib sana ada daruri ada nazari seperti. Kita nak klik misalnya macam mana jaib daruri, ka harakatil jirmi au sukunihi, seperti gerak jirim atau diam jirim. Tu dua bagi jirim benar jaib bukan benar wajib. Apa diamnya jaib juga sebab ketika bergerak terima diam satu masa lain. Diam terima bergerak. Tengok tubuh kita berdiam. Ketika ni dia kita depan bergerak. Dengan menunduk gerak dia, dia panggil habis dia mari gerak, habis gerak mari dia. Apa ketika ni bukan kata tekah diam tu bergerak, itu mustahil kerana berimpun dua ya berlawannya. Itu dia panggil jaib daruri, bergerak atau diam bagi jirim mana-mana dengan tertentu. Itu dia panggil jaib daruri, tak ada bahajak pada dalil fikir tak. Selagi au nazaran atau pada daruratan, imma nazaran ada kalanya dengan jalan fikir. Nak hukum kata bayar tu bayar harus kena fikir, kena cari dalil. Seperti mana? Misalnya kata bil muti'i, seperti mengazab menyiksa akan orang yang taat. Ini idhafah masdar kepada maf'ul. Ada fa'il Allah Ta'ala. Kalau kita nak menjawab fa'il yang kata mana? Kata bihi ta'ala al-muti'ah, seperti mengazabnya Allah Ta'ala atau orang yang ta'at. Hamba dia tu ta'at ke dia, dia suruh bumi, dia suruh semaya, dia suruh puasa dan lain-lain perkara wajib dia suruh. Dia larang daripada maksiat, Allah Ta'ala larang, balik dia ni patuh, maknanya patah. Kalau gitu orang panggil orang yang taat, bahkan taat sepenuh-penuh pada Tuhan.
dalam keadaan begitu Tuhan nak mengazab juga harus. Sini sekali lagi kita tak fikir tak nampak ni. Dia panggil jaid nazari ni. Ni kena fikir dalil ni. Kalau tak fikir dalil sekaligus, kalau dia tak faham mana dia sentas saja mata halus sini. Harus Tuhan mengazabkan orang-orang yang taat. Tak boleh jadi. Itu kata. Tapi kena lemah dengan dalil. Akan nak terima kata harus tu kena fikir dengan dalil. Dalil kan kita ingat gini, syurga makhluk, neraka makhluk, manusia jin makhluk. Banyak makhluk. Lepas tu dia nak ambil orang ni bubuh neraka, nak ambil orang ni bubuh syurga, jaid. Orang ni berjuruh bubuh neraka, jaid. Orang ni karut bubuh syurga, jaid. Apa hak dia semua ikut dia. Dia kena fikir situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu dia yang kuasa. Semua tu dia duduk di atas bawah makhluk dia. Dia duduk di atas bawah hak dia. Ikut dia. Syurga hak dia, neraka hak dia. Kita manusia hak dia, mukmin kafir hak dia semua. Tak jangan buah yang mukmin dalam neraka, jangan buah yang kafir dalam syurga. Apa nak kata apa ke dia? Itu hak dia. Itu dia panggil tilik situlah harus. Jangan tilik ke janji. Tilik di dia dengan makhluk dia. Supaya kita dengan bayar hak kita, pokok kayu kita, tanah hak kita, ikut kita lah. Kita nak tebal pun kata hak kita. Tebal dah tu kita nak jaji, nak kerak, nak belah, buat alat kakak rumah. Hak kita ikut kita lah. Nak bakar api saja ikut kita lah. Rupuk nak lerah, nak tebal ikut kita, hak kita. Tu buat misal hak kita tu bukan hak hakiki sekali. Kena buat misal kata sah kita mengaku boleh menjalan syarak. Tak kala Allah Ta'ala syarak Allah Ta'ala bila bayan kita milik boleh panggilkan hak kita, boleh tak? Ini cara majak, cara milik. Tapi bukan hakikat semua itu adalah hak Allah. Itu kita maklumlah, kita kecek bak syarak. Kalau gitu bila bayar pemilik kita itu kita berasa nak jual, kita jual. Kita berasa nak tebal, kita tebal. Nak belah gaji, gaji kayu. Berasa nak bakar api, kita bakar. Tak apa-apa pun. Nabi pun kata zalim tak? Zalim apa kita dah buat bayar kita, milik kita. Cuba buka milik kita, duduk panah-panah lah tanah dia. Tanah dia kita duduk panah-panah, duduk cakur lah tanah dia. Pokok kayu dia kita duduk tebal panah-panah. Saya tahu semua. Siapa lain pada Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki? Jawabnya tak ada. Kalau itu semua alam tu hak siapakah selain pada Allah? Jawabnya tak ada. Hanya hak Allah juga. Apa? Dah hak dia, ikut dia lah. Ambil kata dia nak ambil orang ni buh neraka, hak dia. Dia nak ambil orang ni buh syurga, hak dia. Sekalipun orang ni jahat, karut, dia nak buh syurga, ikut dia, hak dia. Dia nak ambil orang hak juruh ni dia bubuh neraka, ikut dia, hak dia. Itu makna kata ta'nibul muti dalam pengajian hukum akal 3 masuk dalam mana? Masuk dalam jaid, bukan masuk dalam wajib, bukan masuk dalam mustahil. Jadi jaid apa ni? Jaid nazari. Kita nak memutus akal dengan kata harus tu kena fikir dalil. Mana dalil? Allah yang kuasa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahu khaliqu kulli syai'in. Banyak ayat yang menunjuk kata dia Tuhan segala-gala. Pada lagi jawab Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan semua alam, tak kira alam dunia, alam akhirah. Alam sufli, alam ulwi, alam sebelah bawah, bumi ke bawah, alam sebelah atas, langit ke atas. Hak dia semua, dia lah Rabb. Dah ikut dia. Dia dah di atas bawah hak dia. Dia kata harus bagi dia. Hak ni nak nampak tu kena berdalil sikit. Sebab dia panggil jaid nazari. Misal kata'zidil muti'i, yani kata'zidihi ta'ala, seperti menyiksanya Allah Ta'ala al-muti'a akan orang yang ta'at.
Sabit ni lah kalau kita tengok sini dia tengok rasul dia tengok tetap bilang tu pengajibat jaid ni tarik lagi. Sabit tu tengok manusia yang suci bersih dia duk jaga apa dia rasul hak dia letak hak dia pilih sendiri. Umat kaum menepah tak kira dia pilih dia letak sendiri suci hamba hak dia letak tu jadi rasul dia. Tapi tengok je lah ke kaum buat nyanyi. Tu kata harus bagi dia ikut dia nak ikut mana dia nak berlaku ikut mana. Kalau kita kira sekaligus tak apa lah tu ada Allah rasul hak dia ada Allah ikut dia buat nyanyi. Ni dia ada hikmah dia panggil. Ni kata tahu harus ikut dia berlaku. Bila tebak sini kita nak pilih makam kita kena ada situ. Baru dia tak heran dengan masalah yang berlaku. Dah Tuhan harus bagi dia nak buat macam mana harus bagi dia itu dia tanya harus bila dia tanya hikmah dah dia saya dia kena bala tu juga tu pula lah itu kau buat sabit tu apa terjadi sekalipun ikut ni Tuhan aku tak ada daya upaya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim jejak bang lebih pada mutuk ni tahap jejak tu dia jejak tu tak ada kira lah. Sekalipun dia nak buat wihtu, sekalipun kosak dia mahu nak peracur, tak hacur dah Tuhan tak sana. Begitu juga. Sekalipun dia mahu nak mati, tak mati bukan ajal ditanya dia mahu. La yastakhiruna sa'atan, tak boleh meminta khiyar satu saat tak boleh dia siapa ajal. Wala yastaqdimu, minta dia dulu selagi dia nak mati dulu. Tak. Cukup time hak Tuhan menentukan apa bagi situ ada apa tengah dijahit dulu tapi kita naik daripada hikmah naik daripada hakikat itu tanya hati kita sampai kepada Allah sebab tu sampai situ tak ada apa ahli kita ikut Tuhan itu tak ada daya upaya membuat penyakit berlaku menyusah diri cuma cara ikhtiar mungkin saya tak pun nampak pasal nak gitu aku buat semua aku membuat tu apa balik dia nak buat apa tu saya ilham juga dan buat lagu tu tapi dengan buat jahat tu dia ni jaga tu dia ada apa dia jaga hal itu dah nak baca apa lah itulah tu dia kata pada awal kita memiliki di jaiz dulu wajib mustahil jaiz mustahil tak apa lagi wajib jaiz dulu misalnya kita ni sebut wajib yang kedua jaiz itu dia kita panggil yang harus apa dia barang yang sah pada akal adanya dan tidaknya boleh jadi apa yang nak berlaku Allah yang menentukan. Kalau gitu masalah Allah yang taat betul-betul ke dia nak menyesal harus bagi dia bukan mustahil atas dia dah walau ma'suman yani walau kana muti'an dan jika adalah orang yang taat ke dia tu orang tu maksum seperti Rasul sekalipun harus bagi dia menyeksa harus bagi dia menyeksa tengok di dunia kena azab kata Nabi SAW mengatakan asyaddukum bala'anil anbiya yang paling teruk yang paling sangat kamu ini sebuah kena bala ujian siapa dia para nabi alaihi salatu wassalam buat nabi buat kena teruk-teruk saja itu dia tapi dia kata summan ulama kemudian para ulama kerana ayat jala untuk bijak lakah dia ayat itu kena kepada dia summal awliya begitu juga ayat-ayat dia tak percaya ayat-ayat kekasih dia kena kepada juga Tuhan dia beri perkataan jadi nak ayat kata harus Tuhan menyeksa sama ada dunia akhirat lah harus bagi dia sungguh pun begitu lagi awak mari istidrak ni nak menolak waham nak menolak waham takut kita pergi silap pahal telajak lalu tersekat sikit tu lakin tetapi sungguh pun kata mengazabkan makhluk itu daripada jaiz kita nak istidrak kata gana ibarat ni nampaknya lakin kena istidrakun minal mahzub istidrak daripada yang mahzub apa nak kedai gana wa innama kana ta'zibul muti' minal jaizi lakin sungguh pun
adalah menyeksa ke orang muti itu daripada faizan, wa innama kana ta'zibul muti'i jaizan, sungguh pun adalah menyeksakan orang yang taat itu harus, sungguh pun begitu, tetapi la yanbawit tamasduqu fi haqqil anbiya. Saya nak katakan tamasduq ni lorak yang gharibah sikit ni, tetapi tak saya dia kita nak ambil buat bercakap lah, nak tengok lorak, tahu lorak bertepat sikit mananya, tetapi tak saya dia lah bila kita nak menyebut pada hak anbiya tu. Nak bercakap mana lah kita kata nak bermain pada hak anbiya, hak nabi-nabi tu tak saya dia kuat molek. Bal bahkan kena ambil ayat juga biqadri darurati ta'lim. Dia bahkannya dengan qadar hajat mengajar. Ini sebab mengajar ni nak hurau reti. Nak hurau reti ni. Nak ayat kata perkara yang harus bagi Allah tu ialah buat mungkin. Perkara mungkin ni perkara yang sah adanya atau tiadanya, sah berlakunya dan tidaknya. Misalah mana? Misalah mana? Seperti orang yang taat setahu kita mengikut janji Allah tu ialah syurga, mengikut janji Allah dalam nikmat di akhirat. Tiba-tiba kita mai fikir apa kata kalau Tuhan nak menyeksa juga. Ada apa harus? Di situ ya, dalam mengajar. Tapi kita nak bercakap main luar pada tu tak boleh, takut masuk dalam bab menghina. Lama kita buat tak musuh je nabinya kita harus kena azab nabi, kita harus nak azab potong. Takut majlis situ juga dalam supaya tak kecek hak ulama, nak punah ulama kan. Ulama wes kita. Nak kecek ini tak boleh. Bunyi menghina. Dia panggil dicakap lagu tu bunyi juga tu. Anda tak boleh kita kata gitu. Ya apa kita? Walha betul. Wakil tak gitu. Tak kat ulama orang. Ya orang. Jinlah ha. Itu nak kata ulama itu lagi ialah orang manusia. Lepas kita kata ulama ya apa kita juga. Kecek lagu tu nak kita setara dengan kita. Itu yang panggil nak beri waham salah. Perkataan itu betul tapi tujuan itu belak. Ulama Allah kita betul lah, tapi tujuan itu belak. Mana nak menghina, bukan nak menguatkan ulama tak kata itu. Supaya kasih kata kepada puak-puak Nabi, adakah patut kita ni hidup percaya ke orang kita? Mereka itu kata ada sarang yahdunana, qalu ada sarang yahdunana, adakah patut manusia ni nak tunjuk ajar kita? Dia kita dia mau ada otak, kita ada otak, dia mau pandai fikir, kita pandai fikir, bermakna kita tak perlu kepada Rasul. Ini jadi baik situ. Lalu tu kita dalam Nabi kita jangan cakap main tentang harus Tuhan mengazab Allah taat. Walau Rasul sekalipun ro'ak taat lagi maksum lagi Rasul, walau begitu tu harus Tuhan azab. Kita buat kecek lah pada tempat mengaji tak boleh. Takut nak bawa pada merendahkan martabat mereka itu. Sebab dia kata tu bahkan pada hajat apa? Hajat ta'lim je. Nak mengajar, nak hurai reti masalah. Itu dia. Tulis ke sini wa isabatil 'asi atas mana ni? Atas pada ta'zibul muti'i. Jadi misal lagi. Misal jaik daruri macam mana? Kaya harus misal akan negara misal macam mana? Kaisabatil 'asi, seperti beri pahala akan orang yang diraka. Ini harus juga menyiksa orang yang taat, harus beri pahala akan orang yang diraka, harus juga. Walau wayah pula seperti tadi, walau kafiran, ada alif lepas pada ra. Walau kafiran, yang walau kanal 'asi kafiran. Dan jikalau adalah orang yang berhaka tu yang kufur sekalipun harus Tuhan gugur syurga, harus Tuhan beri pahala. Tengok tu, jangan tilik ke janji. Hak Tuhan janji undang-undang dia orang mati di atas kufur ni aku kekal, tu janji. Yang tidak janji tilik ini makhluk dia, ikut dia nak letak mana ayat tadi.
Itu dia. Bila pilih ke jambi dia tanya wajib aridi. Orang mati di atas kufur wajib ni ke wajib apa? Aridi. Wajib akal aridi. Gitu. Orang mati di atas taat apalagi rasul mustahil ni ke. Itu mu'aridi. Nak malak. Ini benar gini lah kita punya halus simah. Kalau tidak tak betulkan lah. Jadi kesamaran lah. Walau kafiran, harus bagi Tuhan memberi pahala, ambil syurga ni kepada orang yang durhaka, walaupun orang durhaka tu kafir, mati di atas kufur, harus bagi dia beri syurga. Tapi dia janji kau pilih ke janji mustahil. Mustahil apa? Mustahil aridi. Ada perzati jaib. Sebab apa yang boleh kata harus menyiksakan orang yang taat walaupun maksum, dan harus memberi pahlakan orang durhaka walaupun yang kufur? Li'annal kalama, kerana bahawa percaraan kita ini adalah ia khaba'na lalu fil imkanil aqliyyi. Pada imkan, pada boleh jadi ia bahasa akal. Kita tak kira ni. Jangan ada pilih syar'i, jangan pilih pada janji Allah. Li'annal kalama, kerana percaraan kita ni kalama fil jaid. Li'annal kalama fil jaid, kerana bahawa percayaan kita pada jaid ni adalah ia fil imkanil aqliyyi. Pada boleh jadi ia bahasa akal. Hak semata-mata kira akal. Tuhan kuasa dan Tuhan dengan hamba dan makhluk dia, ikut dia lah. Itu. Kalau gitu kalau ia nafi, maka tidak menafi ia anna zalika mumtani'un syar'an. Dia maka tidak menafilah ia anna zalika akbawasa demikia itu demikia al-jaiz fil imkan aqli atau al-jaizul aqli. Tidak menafi bahawa saya demikia itu tu mumtani'un syar'an, mumtani' mustahilun syar'an. Tak ada menafi pada syaraknya mustahil, pada akal tu harus. Pada akal tu harus Tuhan menyiksakan orang yang taat ke dia. Pada akal tu harus Tuhan beri pahala ke orang yang durhaka ke dia. Pada akal. Adapun pada syarak mustahil. Orang mati atas kufur tu syurga, mustahil. Hak wajibnya neraka. Sahabat Tuhan janji kepada dia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam yakuni dapat menjadi jauh. Saya kata lama innal ladzina kafaru, bahawa seorang yang telah kufur pasti mati di atas kufur. Panggil telah tu pilih pada ilmu Allah Ta'ala, pilih pada iradat Allah Ta'ala menutus dia orang ni telah kufur pada ilmu dia, mati di atas kufur. Tuhan janji kata jangan syarak. Saya kata siapa dia? Alladzina kafaru, bagi dulu situ min ahlil kitab, hak kufur daripada ahli kitab, Yahud dan Nasara. Orang Yahudi Nasara tu kafir ahli kitab dia panggil. Wal musyrikin, Allah hak sekutu sembah lain pada Allah, tak kira matahari, bulan, api, kayu, batu, ada tak kira lah. Musyrikin dia panggil. Bahkan umumnya alladzina kafaru, ada kalam kufur tak ada agama, tak percaya adanya Allah walaupun tak sembah apa-apa, ada kira alladzina kafaru. Jangan kata yang mana khaba'in man innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin khabani fi nari jahannam. Itu tengok aja. Mereka itu adalah di dalam neraka. Dia janji siap-siap dah. Ayat pula khalidina fiha, hal keadaan mereka itu bila masuk siap-siap kekal di dalamnya, tak tubik ada. Patah hukum pula ulaika, orang-orang itu ialah hum syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Itu hak dia hukum, itu panggil syarak tu. Jadi pada syarak wajibnya kau mustahil syurga, tapi pada akal harus. Itu hamalah di mana bezam malah. Itu dia. Ada pun orang ni pula, masalah orang yang muti' pula.
Pada akal harus Tuhan menyiksa bubuh ngako bubuh mana tu, harus pada akal. Pada syarak wajib syurga. Tengok saya kata di ayat bawah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ayat dulu kata orang mukmin yang beramal saleh tu mereka itu sebaik-baik makhluk. Balas saja apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Tengok dia. Jadi akhir khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya abadan selama-lama. Riwayat lagi lebih pada tu pula radhiyallahu anhum, lebih pada syurga je pula dah. Taharaba daripada mereka, wa radu an, mereka berpuas hati daripada Allah. Itu dia tiada ke siapa? Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah dia disedia bagi orang yang takut akan Tuhannya. Itu tulis pada syarat orang mati di atas bumi wajib syurga. Hanya kalau bumi siapa taat, tu tak kena neraka sekian. Kalau orang mati di atas bumi tapi ada neraka, tu bukan wajib neraka. Tak wajib juga, harus juga pada neraka. Bermakna kalau Tuhan tak ampun kena qada salah. Ini masalah ayat wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia ampun dosa lain pada kufur syirik bagi mereka yang dia kehendaki. Dia kehendak nak ampun walaupun dosa banyak pun tak kena neraka. Kalau dia tak ampun kena neraka kerana dia ni salah. Sebab itu ada kifarat dunia itu berlaku supaya kata kita mati dengan dosa tak ada. Kalau kita berdosa banyak, lepas tu kena kifarat belum nak mati, kena macam-macam atas dunia, kena kifarat. Sebab itu demi itu kifarat dosa dah. Hinna yawmin wa laylatin kafaratu sanah. Demi sehari semalam itu jadi kifarat dosa kita salah setahun. Habis tu tak kulit si dia tak gaduh nak akal ubah, hidup demi dia dulu. Demi jangan tak akal ubah. Kau dulu lah. Tak ada bahasa berat mana. Kecek tu pandang-pandang. Kalau kata sosial yang kau ubah, saya termeh. Tu mula dia kata. Kalau kecek lah betul lah orang yang tak faham seperti kita. Kau dulu lah. Bahasa tak ada berat mana ni. Jadi tak apa. Kau ubah dah? Ubah lagi. Jangan tak kau ubah. Kau bahasa tak ada berat mana. Kau tengok lagi. Tak apa kali insyaAllah. Ini sikit. Kalau kau ubah. Takut dia masak pahal, dia pahal jalan. Ini pun cara kita nak jaga juga dengan orang lain je. Itu dia. Sabit Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia penyakit bawasir. Dia berdoa minta Nabi suruh doa. Dia kata kalau nak sabar, kita suruh doa. Kalau aku suruh doa juga, aku nak doa. Doa salah sakit hanya. Dia doa. Bila doa hilang penyakit bawasir dia tu. Bila hilang, malaikat hadap ziarah dia, hadap soal hadap ziarah, tak ada main rumah dia. Allah yang susah hati, minta dengan Nabi suruh doa sakit semula. Tak tengok. Allah siapa? Kita tak siapa tak boleh. Nabi tu doa, dia penyakit bawasir semula. Kan dia sunat dengan hadap main ziarah rumah dia. Kita tak siapa, kita tak boleh lah dia. Itu dia. Dan ada setengah-setengah orang kita tak siapa mutabak tu. Dia sakit buruk kaki. Apa dia nak semaya dia buai ulat. Baik semaya lepas tu dia buah kulit. Yang baik ulat buah kulit. Ini rezeki Tuhan buat ke dia, rezeki bagi kudah rezeki dia. Tak apa. Nyamak dah ketuk. Ya dia lah, dia kena dia. Dia rezeki bawah aku ni, rezeki dia dah. Tak gitu. Bawa kena je dulu. Datang tu jauh. Tak kita boleh buat lagi tu. Tak boleh dia terdatang ni. Nyamak air. Gitu tak? Berdua habis dia kata kita nak buat serupa tak boleh orang ni mentabak hati tak ada serupa tengok kulit ada kira kulit ni itu kan kulit huduh pun ada tapi hati jangan ada kulit tengok hati buruk ada juga itu dia tu mana kata ni dia siapa dalam mentabak hati dia siapa situ maka tak apalah orang tu maka menghubung usuluddin kita tu inilah kita mengaji wajib mustahil jaiz. Mengaji pokok dia itu wajib mustahil jaiz. Wajib mustahil harus. Wajib tu akal. Mustahil tu akal harus akal. Maka dalam harus akal kita dah mengaji harus Tuhan menyiksa orang yang taat walaupun maksum.
harus ke habis pala kau ayat dia aku walaupun kafir. Harus pun akal. Ada pada syarat? Syarat lain. Sebab tu dia kata fala yunafi. Maka tak ada jadi berlawan anna zalika oleh bahawa yang demikian itu apa dia tu? Kaum ta'zibul mu'min wa ifabatil 'asi itu apa dia? Jaizan aqlan yang harus pada akal tak berlawa bahawa sewa demikian itu dia panggil mumtani'un ay mustahilun syar'an. Pilih pada syarak dia panggil mustahil, harus pada akal tetapi mustahil pada syarak. Nak hidup menyeksa Nabi, nak hidup di surga pada ayat kafir itu mustahil pada syarak, karena syarak janji sendiri, Allah sendiri janji begitu. Kalau gitu wa ulima min zalika taqrir, dan diketahui daripada itu huraian annal jaizah bahawa sertaya yang harus itu qisman, dua bahagi. Mana dua bahagi? Satu daruriyun, yang kedua wa nazariyun. Itu pasadilah. Jaiz daruri, jaiz nazari. Dan bila kita mengaji makan malah ni tak nanti di banyak tu. Ada kita main uluk-uluk lah yang main masuk kali ni. Ini percaya harus kita nak sebab tak boleh. Kalau kita kata kalau bahasa kita tu buat berapa kok ayat. Mungkin begini, mungkin berubah. Mungkin berubah. Ada saya kata hari ni hari demo. Ada satu hari kita. Ini kerana mungkin ni. Kerana mungkin ni. Sebab kita nak buat apa, jangan buat kalau jahat. Sini kalau kita buat apa tu hari ni istidrak ya kita. Bukan dia ni jalan sungguh ni. Kalau ada istidrak, kita kanak tu anak. Kanak Nabi Allah tu jadi begitu. Kanak Nabi Allah ni menjadi satu hari kita. Istidrak. Satu hari dia hari bang baling kita bang nak letak pula. Kalau mungkin. Sebab kita jangan kita mengaji dengan syarak pula mari. Jangan kita ada cinta jahat. Kita jahat wajib kita lawan. Cinta jahat dari diri kita kena lawan. Wajib kita kena usang. Hasad deki dari diri kita kena lawan. Sebab percaya tu kalau mungkin berlaku. Kalau kita tengok kita jahat tu kita jadi jahat. Bila kita jadi jahat kita buat apa? Boleh dia kena. Kita suka, kita senang. Ingat percaya mungkin hari ni dia ni satu hari lain bawa taratan ukhra, bawa dhamma pula. Tapi kalau itu kita baik tak ada apa. Itulah ini faedah kita mengaji ujamu nak uti dalam majlis usuluddin untuk menjadi pegang yang mulia, dan kita nak uti dalam syarak kalau kita nak jaga dari segi unai-unai Allah Ta'ala, hak haram, hak apa. Habis qauluhu wal mumtani'at